Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dan izin limpah kurnianya dapat kita salat berjemaah. Seterusnya kita menyambung kuliah kita dalam pelajaran Tauhid. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat itu dapat kita gunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebelum kita menyambung pelajaran Tauhid kita, saya nak mulai sedikit daripada pelajaran fiqh juga. Kerana setelah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita nak menyembahnya, dan bila nak menyembahnya kita kena terlibat dengan ilmu fiqh. Kerana semayang ni merupakan ibadat yang pertama selepas mengenal Allah. Jadi kita nak upgradekan, kita nak naikkan semayang kita itu ada penambahan baik dalamnya. Jadi sebagai mukadimah mulanya, untuk kita lebih mengetahui, dalam sembahyang berjemaah ini bukan saja imam je perlu berilmu, tetapi makmum pun kena bersekutu berilmu. Nanti bila imam ada kesilapan-kesilapan, siapa nak ambil alih? Siapa yang bertanggungjawab? Tentulah para makmum. Jadi maknanya menuntut ilmu ini bukan saja imam saja yang perlu tahu, kita sebagai makmum pun kena tahu. Jadi sebagai ulangan, benda ni kali ulang, tetapi walau macam mana pun kok berlaku satu masa, kita tidak celaru, tidak gelabah. Benda ni jarang berlaku, tetapi kalau berlaku, kita sudah ada ilmunya. Sebagaimana kita telah terangkan dulu, bila kita sembahyang berjemaah, ya, tidak sunyi daripada dua keadaan. Satu ada imam, satu ada makmum. Ya, gitulah. Kalau tanya orang mana sembahyang jemaah, sembahyang apa? Sembahyang apa? Komen ke mana tadi? Sembahyang jemaah atau benda sembahyang jemaah nak komen kata apa nak jawab? Saya minta jawab, kan minta ngangguk. Sembahyang jemaah ialah sembahyang beramai-ramai. Itu makna sembahyang jemaah. Sekurang-kurangnya 2 orang, satu imam, satu makmum. Itu dia. Itu sekurang-kurangnya. Kemudian kalau 2 orang, satu imam, satu makmum. Makmum duduk belah mana? Belah kanan ke belah kiri? Atau belah belakang? Yang aulanya sebelah kanan. Tapi kalau belah kiri, boleh, tak masalah. Itu khaliful aula. Sembahyang tu sah. Bila kita sembahyang ni, dia tidak sunyi 2 perkara. Yang pertama, pahala jemaah. Yang kedua, pahala saf. Kalau kita salah kedudukan, tak dapat pahala saf, tu saja. Sepatutnya bila kita sudah jemaah, kita dapatlah kedua-duanya. Tapi tak dapat. Kalau 2 orang lah, satu imam, satu makmum kan. Imam sebelah kanan. Berapa jarak antara imam dengan makmum? 5 kaki, 10 kaki? Jaraknya. Berapa jaraknya? Berapa? Paling minimal ya, ujung jari makmum berada di belakang tumit imam. Jarak sikit tak payah lebih. Paling minimal ya, ujung jari kaki makmum berada di belakang tumit imam. Jangan separuh kaki makmum berada depan tumit imam. Itu makruh. Tapi kalau tumit dia melepasi tumit imam, batal sembahyangnya. Betul, kita nak faham. Betul. Sebab itu di akhirat nanti ada 2 golongan yang muflis dalam beramal. Satu, dia beramal tetapi dia telah melakukan sifat mazmumah, maka hilang amalnya. Rajin beramal tapi sifat mazmumah penuh hati dia, maka amalnya habis. Yang kedua, dia tak ada sifat mazmumah tetapi beramal tanpa ilmu. Itu pun termasuk orang yang muflis juga di akhirat nanti. Sebab itu tak boleh tidak, ilmu dan amal mesti bergandengan. Mesti bergandengan. Kemudian setelah kita
ketahui tadi peraturan-peraturannya, ada seorang imam seorang makmum, maka terhasillah jemaah. Jadi nama makmum itu pada asasnya terbagi kepada dua. Makmum pada asas terbagi dua. Satu makmum muwafiq, satu makmum masbuk. Anda tidak semestinya sepanjang-panjang anda dalam bulan itu, dalam tahun itu anda bernama dua makmum ni. Kadang-kadang dalam 3 bulan sekali dah tukar, kadang setahun sekali, kadang 5 tahun sekali. Jadi kalau kita dah belajar tak pening lah. Tapi kalau tak belajar, macam mana nak buat? Balik lah sembahyang kita sah tadi, kita udah bila balik dah sosik. Sedangkan kita boleh selesaikan dalam keadaan kita dalam berjemaah itu. Jadi makmum pada asas terbagi dua. Yang pertama makmum muwafiq, yang kedua makmum masbuk. Makmum muwafiq ialah makmum yang bersama-sama tabiatul ihram dengan imam dan mempunyai masa yang cukup mengambil suratul Fatihah, maka itu namanya makmum muwafiq. Makmum masbuk ialah makmum yang tak sempat bersama dengan imam tabiatul ihram dan tidak mempunyai masa yang cukup mengambil suratul Fatihah lalu imam pindah rukun, maka itu namanya makmum masbuk namanya. Maka bila imam pindah rukun, dia tidak boleh berbimbang dengan bacaan dia, sama ada bacaan yang sunat ataupun bacaan yang wajib. Dia kena ikut. Kalau tak ikut, sembahyangnya batal. Dia kena ikut. Begitu juga orang yang sihat, yang tidak ada keuzuran syar'i, apabila tertinggal 2 rukun daripada imam, maka sembahyangnya batal. Kalau orang yang uzur, dimaafkan 3 rukun yang panjang. Tapi kalau orang yang sihat, tertinggal rukun imam 2 rukun, maka sembahyangnya batal. Contohnya gini, sepatutnya imam sebelum rukuk kan imam lepas Fatihah 2 baca surah kan, sempat kita mengambil surah Fatihah tapi dia berbimbang, lambat menuju Fatihah, sehingga imam dah rukuk, imam dah itu tak selesai lagi Fatihahnya, maka imam sudah, dia tertinggal yang 2 rukunnya, walaupun rukun itu rukun pendek. Orang yang sihat tertinggal rukun 2 imam walau rukun yang pendek dengan sengaja, maka sembahyangnya batal. Kalau orang yang uzur, dimaafkan 3 rukun yang panjang. Tapi kalau orang yang sihat, kalau imam sudah 2 rukun meninggalkan dia tak habis Fatihah lagi. Kalau 1 rukun tak habis lagi, imam 2 rukun baru dia habis Fatihah dia, okey lagi. Tapi imam dah ihtidal, Fatihah tak habis lagi, maka anda ada 2 jalan. Satu jalan saja, kena niat mufaraqah saja untuk nak mengelakkan sembahyang itu batal. Kalau anda ikut, sembahyang anda batal. Betul. Kemudian daripada 2 yang asas tadi, terpecah makmum kepada 3 nama lagi. 3 nama ini yang perlu kita belajar. Bila imam insiden, imam dalam kemalangan, ingat kemalangan yang raya ke? Kadang-kadang imam dalam solat pun kemalangan, kadang terkena najis, kadang datang hadas, dalam kemalangan. Jadi makmum yang bahagian kedua ni, itu penting sangat. Asasnya 2, muwafiq, masbuk. Kemudian terpecah lagi makmum bertiga nama. Satu dipanggil makmum apa? Kita ulang kaji balik. Saya dah ulang berkali-kali, tapi saya nak bagi ingat, kok sesuatu berlaku antara imam dan makmum, kita dah boleh handle lah, tak perlu lagi nak cari masalah pula. Kita makmum boleh handle lah. Yang pertama makmum apa? Asasnya makmum terbagi berdua, muwafiq, masbuk. Kemudian terpecah lagi makmum bertiga nama. Apa yang pertama apa dah? Makmum musabaqah. Yang kedua makmum musawaqah. Yang ketiga makmum wafaqah. Inilah kategori yang kedua. Inilah kalau sesuatu berlaku kat imam, amat penting sangat, berguna sangat ni makmum yang 3 ni. Betul? Makmum pertama makmum musawaqah. Makmum musawaqah ni makmum yang mendulu imam. Musabaqah masuk berlumba-lumba. Bila berlumba, kadang makmum dulu, kadang imam dulu. Jadi hukumnya macam mana? Ada 3 hukum makmum musabaqah ni. Ada 3 hukum dia. Ada kala wajib mendulu imam, ada kalanya haram mendulu imam, ada kalanya batal mendulu imam. Itu yang kita nak tahu. Masa bila kita wajib mendulu imam? Apabila imam itu salah pada kedudukannya, ketika itu anda automatik mesti mendulu imam. Contohnya, bila imam tu sepatut ayat awal pada rakaat yang kedua, tapi imam baca pada rakaat yang pertama, secara automatik anda semua majoriti sudah menjadi makmum musawaqah.
Tak payah pening-pening lagi. Nak baca ke tak? Nak tegur ke tak? Kalau anda bersekutu baca pun batal, anda tegur pun batal. Pasal sepatutnya anda mesti mendulu imam. Anda bangun dulu, baru nak tegur. Jangan masih di bawah lagi. Setengah tu dia bersekutu dengan imam. Imam baca ayat awal rakaat pertama, dia baca juga. Satu kelompok lagi dia tak baca. Subhanallah, batal juga sembahyangnya. Kerana menegur pada bukan tempatnya. Sepatut dia menegur setelah dia mendulu imam. Kau tahu mana tahu satu masa terjadi? Taklah pening-pening. Nak baca ke tak? Nak tegur ke tak? Setengah baca. Imam baca. Betul dia dah tahu imam tu. Sepatutnya ya pada dekat yang kedua. Tapi dia baca kerap pertama. Imam baca teman baca juga. Yang seorang lagi tak baca. Subhanallah, subhanallah. Maka kedua-dua ini hukumnya batal sembahyangnya. Jadi maknanya makmum musabaqah ada kala wajib menurut imam bila imam salah pada kedudukan contoh sepatut ayat awal pada rakaat yang pertama tetapi rakaat kedua tetapi dia baca rakaat kedua anda sambil memang terus je bangun semua bangun sekali wakil seorang menegur dah lah semua yang pula bertempik subhanallah bawa satu bandar you tegur seorang udah lah jangan satu bandar semua orang yang bangun tak tegur pula apa itu bagus subhanallah itu hukum yang pertama makmum musabaqah. Ada kala wajib mendulu imam, ada kala makmum musabaqah haram mendulu imam, tapi sembahyang tak batal. Apabila mendului satu rukun imam. Imam belum rukuk dia rukuk, maka sembahyang tak batal, hukumnya haram saja. Dan yang ketiga makmum musabaqah ada kalanya batal sembahyang. Apabila dia mendului imam dua rukun. Kalau dua rukun batal, kalau itu rukun haram saja. Mana rukunnya? Iaitu takbiratul ihram. Imam rukun, Allah dia dah akbar dah, batal sembahyangnya. Tunggulah imam selesai. Ini dah. Imam rukun, Allah dia dah akbar dah. Tapi nak kejut kita pun tak tahu. Yang kedua, mendulu salam imam. Imam rukun dia dah kum dah. Maka batallah sembahyangnya. Itu bahagian pertama pecahan daripada makmum yang dua asas tadi. Pecahan yang kedua dipanggil makmum musawaqah. Makmum musawaqah ni majoriti semua masjid. Semua masjid. Makmum musawaqah hukum satu saja, makruh saja. Sembahyang tak batal. Kalau kita buat survey, hampir seluruh masjid di bukan saja Perak Tengah, satu Malaysia lah ataupun satu dunia, kebanyakan majoriti menjadi makmum musawaqah. Dia bersama-sama dengan perbuatan imam. Musawaqah maksud makmumnya makmum yang bersama-sama dengan perbuatan imam. Imam rukuk, dia rukuk. Imam i'tidal, dia i'tidal. Imam sujud, dia sujud. Hukumnya makruh saja. Tapi majoriti, sebab itu saya nak bagi upgrade sikit sembahyang. Jangan makruh. Makruh tu biar di bawah 40 tahun. Dah masuk 40 tahun ke atas sama makruh lagi. Pasal kita nak tumpur. Takkan nak tumpur mak makruh. Tak tumpur. Dah bawah 40 tak apa lah, muda lagi. Betul 40 tahun ke atas dipanggil syekh. Syekh dari segi lorat orang tua. Kalau orang tua berlaku lah seperti orang tua. Jangan seperti budak lagi. Ya. Syekh dari segi lorat ada dua mana. Satu, dua orang segi lorat tua. Bila 40 tahun ke atas dia panggil syekh. Kalau kau member kita ni 40 tahun ke atas panggil mana syekh, senyum dia. Tapi anda jangan terjemahkan, nanti kena penampuh bukit. Kemana orang tua apa kenal pelepak pipi tu. Tak sebut syekh, senyum je. Tu syekh boleh lorat. Panggil lah siapa yang 40 tahun ke atas panggil syekh. Kalau perempuan dipanggil syekhah. Tambah aja ta marbutah. Ta tadi dua kan? Ada ta marbutah, lagi satu ta apa? Ta apa? Kuat saya dengar lah dah. Maftuhah. Kalau ta marbutah bila wakaf menjadi ha. Ada dia. Syekhah. Ada dia. Jadi makmum musawaqah cuba elak lah. Ada dia. Jangan menjadi makmum nombor 2 ini. Anda hendaklah menjadi makmum yang nombor 3. Makmum muwafaqah. Inilah makmum yang paling cantik. Dia muwafaqat selagi imam tak selesai rukun dia tak buat. Imam selesai rukun baru dia buat.
Imam dah betul rukuk, baru dia rukuk. Imam dah betul i'tidal, baru dia i'tidal. Imam dah mencah bumi, baru dia tahu ini imam belum lagi mencah bumi, dah ikut belakang, dah ngekor. Semua ngekor. Lepas ni ambil perhatian. Kita upgrade kan sembahyang kita itu. Jangan seropek sampai tumpuk je. Betul? Biar imam sebelum rukun, baru kita buat. Begitu imam nak nyambut, contoh rakaat pertama dah selesai kan, rakaat kedua. Jangan terus bangun. Dengar lepas ni, bila nak bar, baru anda bangun. Rakaat kedua, rakaat ketiga dan sebagainya. Ini belum bar lagi udah bangun dah. Apa yang nak dikejar? Apa yang nak dikejar? Rugilah. Jadi lepas ni, kita mesti Masjid Bandayu, Masjid Bistari, mesti semua sekali jadi ma'mu muwafaqah. Tak mau ma'mu musawaqah lagi. Anda sudah masjid kita sudah diangkat Masjid Bistari, takkan Bistari campur makruh pula. Orang Bistari ni bawa yang sunat dan yang wajib saja. Ini makruh bawa juga, tapi nak Bistari. Orang yang Bistari itu dia lain daripada orang yang tidak Bistari. Jadi mulai hari start Isya kan, anda nak jadi makmum apa? Apa? Musawaqah ke muwafaqah? Musabaqah tu kadang-kadang saja kok berlaku sesuatu. Okey, itu sebagai mukadimah. Hari ni kita sambung pelajaran tauhid kita. Pasal sembahyang ni merupakan ibadat yang pertama selepas kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung lagi pelajaran tauhid kita dalam pasal yang kedua. Pasal yang kedua iaitu sebagaimana permulaan dulu kita telah ceritakan, kalau nak belajar tauhid dia kena pertama sekali dia kena belajar dulu rukun 15 dulu. Tu asas sebelum nak cerita sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mustahil, harus dan sebagainya, dan dia beriman dengan rukun iman yang 6 satu persatu. Yang pertama sekali dia kena belajar rukun 15 dulu. Bila seorang tu sudah baligh, sudah sampai umur dan punya syarat-syarat mukallaf, wajib ia yang pertama sekali ilmu tauhidnya mesti mengetahui rukun yang 15. Sebab tu kita belajar kitab tuan-tuan, kau dapat sampai 5 fasal. Isi kitab ada 5. Kau dapat kelima-lima itu kena belajar. Barulah kita belajar kelima-lima itu. Kalau kita berlaku satu, orang tak komplain lagi dah. Kalau kita bercakap pun orang faham. Betul. Isi kitab ada 5. Lima-lima itu kena belajar, barulah faham. Dalam kitab itu ada bab. Dalam kitab itu ada apa? Dalam kitab tu ada 5 isinya. Ada bab lagi. Lagi. Ada pasal lagi. Ada apa? Ada bagi? Kalau tak belajar 5 isi ni, itu yang kita kadang-kadang kita menyanggahi seperti yang dibuat orang dulu. Betul. Kita ingat kita hebat. Betul. Bila kita ceritakan sesuatu, dia tak faham. Pasal dia tak belajar. Tapi kalau dia belajar, okey. Dalam kitab mesti ada 5 isi. Yang pertama, bab. Yang kedua, pasal. Yang ketiga, furu'. Keempat, masalah. Kelima, tambih. Kalau 5 isi kita belajar, insya-Allah kita dapat memahami agama itu dengan sebenar-benarnya. Kalau tidak, kita kurang faham. Bila kita kurang faham, kita sampah kepada orang lain, maka orang lain pun kurang faham. Belum saya tanya kitab lagi. Apa ni kitab? Ada kitab fiqh ya? Ada kitab tasawuf, ada kitab tauhid, apa ni kitab? Itu pun cerita isi ya. Nak belajar kitab, kita mesti tahu definisi kitab. Kalau definisi kitab tak tahu, apa benda baca dia? Kitab, kita ambil bahasa Melayu je. Kitab ialah nama perhimpunan daripada ilmu yang mengandungi bab dan fasal pada ghalib, maka ia dipanggil kitab. Bila ada bab dan fasal, itu kitab namanya. Tapi kalau tak ada bab, tak ada fasal, itu dipanggil apa? Risalah. Oh, itu dia. Jadi bila kita buat kitab, dia ada 5 isinya. Yang pertama, bab. Yang kedua, fasal. Yang ketiga, furu'. Yang keempat, masalah. Yang kelima, tambih. Pasal apa kita gelar kitab? Pasal banyak pasal-pasal dalam bab itu. Ada pasal taharah, ada pasal najis. Begitu, tambah kalau kitab fiqh sampai 4 bab kan. Ada ibadatnya, ada muamalatnya, ada jenayahnya,
ada munakahatnya. Itu dia. Apa pasal gelar bab? Pasal banyak pasal-pasal di dalamnya. Pasal apa sebut pasal? Karena banyak puruk-puruk, cabang-cabang. Ada cabang kecil, ada cabang besar. Itu dia. Cabangnya banyak. Pasal apa sebut puruk? Kerana di dalamnya banyak masalah-masalah akan berlaku. Itu dia. Bila masalah-masalah berlaku, macam mana nak buat? Itu dia. Kemudian yang terakhir sekali ialah tambih. Tambih ni seseorang dapat memberi ketahui setiap bab pasal puruk dan masalah ini kepada orang ramai. Ada dia. Dapat menyelesaikan secara ijmal babnya, puasanya, puruknya, masalah dan sebagainya. Ketika itu dapatlah menghuraikan masalah-masalah. Jadi masih lepas dia kata, bila seorang nak belajar ilmu tauhid, dia pertama sekali mesti mengetahui rukun yang 15. Dia. Yang pertama, pasal pertama kita sudah ceritakan, rukun Islam 5 kan. Kemudian rukun iman 6. Ini baru masuk rukun pasal yang kedua. Dan 5 rukun 11 kan. Mana 3 lagi? 4 lagi. Mana 4 lagi? Iaitu pasal yang keempat, mengerti rukun syahadah. Jadi kita sekarang berada pasal yang kedua daripada rukun yang 15 itu. Pasal pertama sudah rukun iman, rukun Islam 5. Rukun yang 15 tadi ya, rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun syahadah 4. Ini permulaan untuk nak belajar tauhid. Betul barulah cerita-cerita bab lain. Baru masuk mukadimahnya, ukur akal dan sebagainya. Jadi kita sekarang berada pasal yang kedua, iaitu rukun iman. Okey. Dulu kita berhenti pasal yang kedua, beriman dengan malaikat. Kita ulang sikit. Beriman dengan malaikat. Artinya kita percaya bahawasanya ada bagi Allah itu berapa banyak malaikat, iaitu satu bangsa kejadian Allah daripada nur, ini cahaya. Tiada bersifat mereka itu dengan sifat-sifat manusia, dan tidak pernah mereka itu mengerjakan maksiat. Itu dia. Rukun iman yang ketiga ialah percaya kepada malaikat. Malaikat sejenis makhluk Allah yang dijadikan daripada nur, cahaya. Dan bilangan malaikat ni secara ijmalnya terlalu banyak. Secara ringkasnya, secara umumnya terlalu banyak. Tak terhingga banyaknya. Tetapi secara tafsilnya satu persatu yang menjadi wajib aini kepada setiap kepala ialah mengerti 10 nama. Bilangan malaikat secara ijmal yang terlalu banyak, wajib kita beriman secara ijmal. Kemudian secara tafsil yang wajib diketahui satu persatu menjadi fardhu ain ialah 10 nama malaikat itu. Kalau kita tak tahu, hukumnya tak lepas fardhu ain. Bila tak lepas fardhu ain, kita bawa dosa fardhu ain sampai mati. Secara ijmal wajib beriman Tuhan tu punya malaikat tidak terhingga banyak, wajib beriman. Tetapi wajib diketahui satu persatu daripada yang banyak tadi ialah 10 nama malaikat. Ingat, namanya bukan banyak, 10 orang je, 10 malaikat je, bukan orang. Malaikat sebut orang makan pula, mana malaikat akan makan kan. Dia sebutlah kitab Aqidatul Awam, dia kata sifat malaikat tu kata seperti apa? Wal malakul lazi, dan malaikat itu bila abin tak ada bapak, kita ni ada bapak kan, wa dan tak ada ibu. Tu dia. Lagi apa? La akla, malaikat tu tak ada makan, kita ni makan. Nak sembahyang makan dulu, tak makan ingat makan belakang, makan dulu. Dia. La syurba, mereka itu tidak minum, kita nak minum. Baik tu hukum pekahnya, kalau makan dan minum sudah sedia, tak makan minum dulu, pasal dia boleh mengganggu konsentrasi kita. Pasti manusia makan kan, nak makan, malaikat tak nak makan minum. Dan yang seterusnya malaikat itu la naumulahum, mereka itu tidak tidur. Itu dia. Jadi bilangan malaikat ni secara ijmal wajib kita percaya, tidak terhingga banyaknya. Tetapi secara tafsir satu persatu serta perinci wajib diketahui 10 nama malaikat itu. Boleh dengan Jibril alaihissalam. Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Mikail
Menurun hujan atau menurun rezeki ya. Yang tiga Israel ya. Tiga Israfil. Israfil ya, tugasnya meniup angin 3 kali. Berapa kali tiupnya? 2 kali. Yang pertama menghancurkan isi bumi, isi langit. Yang kedua menghidupkan balik isi bumi, malaikat dan jin dan manusia. Itu dia. Untuk berhimpun daripada mahsyar untuk berhisab. Di antara kelang di antara 2 tiup itu ialah 40 tahun. Di antara tiup pertama dengan tiup kedua makan masa 40 tahun. 40 tahun situ bukan 40 tahun dunia, tetapi 40 tahun akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun, sebagaimana digambar surah Sajadah ya. Apa ya? Mi'atin apa? Supa dah. Mimma ta'udun, sebelum ta'udun. Itu dah gambarkan satu hari akhirat tu macam 1000 tahun. Separuh hari akhirat ialah 500 tahun. Umur dunia yang tuan-tuan pendek benar. Kalau umur kita sekarang 63 tahun, siapa ada umur 63 tahun? Jangan angkat tangan. Kalau muda saya angkat, kalau tua saya angkat. Kalau umur kita 63 tahun dibanding umur akhirat baru 2 jam 45 minit. Tetapi kalau dia beriman dan taat kepada Allah Ta'ala, 2 jam 45 minit itu sangat berarti bagi dia atas dunia ini. Kita hidup dunia lebih kurang 2 jam lebih sikit je. Nabi kita SAW meninggal ketika umur 62, hampir kepada 63 tahun. 2 jam 45 minit saja. Tak banyak kehidupan dunia ni, kita banding akhirat. Jadi Israfil tugas meniup angin segala. Yang keempat, Israel. Apa tugas Israel? Mencabut nyawa. Itu dia. Setiap yang bernyawa, tunggulah masanya. Kerana di Lauh Mahfuz sana ada satu pohon yang punya daunnya rimbun, tertulis nama anda semua di sana. Bila gugur salah satu namanya, Israel akan carilah anda. Selagi tak gugur tu, kita boleh relax sekarang. Tapi bila daun nama anda tergugur tu, Israel akan cari. Walau di mana? Walau peti besi sekalipun. Ada dia. Dan yang kelima, mungkar. Mungkar betul apa? Kita dah mati sudah mel. Jadi nama-nama mel lah ni. Mungkar ni banyak orang mati. 6 nakir. Nakir tugasnya memukul atau mengazab bila tak dapat jawab. Itu dia. Soalan yang kubur 5 je, tak payah apa, buat amal. Kalau apa tak beramal, buat apa? Yang jawab tu bukan mulut, amalan. Soalan kubur ada 5 kan? Betul 5? Soalan tauhid ada 3 situ. Dalam soalan kubur yang 5 tu, soalan tauhid ada 3. Soalan fiqh ada 1, soalan tasawuf ada 1. Sebab itu kita wajib belajar tauhid, fiqh, tasawuf supaya kita terlepas daripada sebatan bukan dangkin nanti. Betul? Soalan tauhid 3. Ma rabbuka? Siapa Tuhanmu? Boleh jawab Allah Rabbi. Tuhanmu tak kenal. Nak kenal Tuhan dengan 3 cara. Yang pertama, mengenal sifat yang wajibnya. Yang kedua, mengenal sifat yang mustahilnya. Yang ketiga, mengenal sifat yang harus sebagainya. Kalau Tuhan tak kenal, macam mana jawab Allah Rabbi? Kita bukan saja nak tahu Allah, tetapi kita kenal Allah. Dia kalau tahu Allah, kenal Allah, dia boleh jadi taat. Tapi kalau tahu Allah, dia tak boleh taat. Dia tak boleh taat. Saya tanya orang tak sembahyang tu, siapa jadi langit ni? Tuhan Allah lah, Allah lah. Tapi kenapa tak sembahyang? Kenapa tak pergi masjid? Kenapa tak pergi menuntut ilmu? Pasal dia tahu Allah, tapi dia tak kenal Allah. Nak kenal Allah dengan 3 cara. Sifat yang wajibnya, sifat yang mustahil. Boleh kita kenal, kita nak hamba dia ni pencipta. Kalau tak kenal sifat-sifatnya, macam mana kita nak ngaku kita sebagai hamba? Dia sebagai Tuhan. Yang kedua, soalan tauhid apa dia? Ma nabiyuka? Siapa nabimu? Boleh jawab Muhammadun nabiyyi, tapi nasab nabi pun tak tahu. Sifat-sifat bagi nabi pun tak tahu. Sifat bagi nabi tadi 9 kan?
9 ke 10? Kalau tak tahu jangan sekali belajar. Kalau tak tahu jangan sekali-kali belajar. Maksud nak galak. Datang sekali, berbulan tidak. Boleh dapat? Kalau dah tahu tak payah belajar. Ustaz tak payah nak terang banyak. Dah tahu. Wah, tu cakap lapas kenayah orang dulu. Kalau tak tahu jangan sekali-kali belajar. Maksudnya bukan dia garang, nak galaklah belajarnya. Kalau sekali tak dapat yuk. Kalau dah tahu tak payah belajar, senang je pensyarah nak ceritakan. Tak payah nak uraikan alif sampai ya. Rugi masa. Betul. Soalan yang ketiga ialah imamuka. Siapa imam kamu? Jangan jawab Imam Zul, bukan pelangkung balik tu. Wal Qur'anu imami. Boleh jawab Quran imam aku. Baca Quran pun tidak, atau baca Quran tapi tajwid tak belajar. Betul. Kena belajarlah baca Quran, bukan seperti baca surah khabar. Betul. Baca Quran mesti dengan ilmu tajwid. Betul. Contohnya huruf isti'la, bertemu bukan huruf isti'la, jangan terbawa-bawa ketebalannya. Contoh dalam surah Al-Fatihah, qaf itu huruf isti'la. Kan? Ya, itu bukan huruf isti'la. Jangan terbawa-bawa ketebalan kaf itu. Kerana dia baca dengan tawasud pertengahan. Tidak terlalu tebal. Bila tebal kita bawa ya jadi huruf isti'la. Jangan terlalu tipis, takut kaf jadi kaf. Setengah imam, ihdinas siratal mustaqim. Soalannya ya sudah menjadi isti'la pula. Sedangkan isti'la 7 hurufnya. Betul tak? Isti'la 7 ya? Isti'la terangkat lidah menyebutnya. Ketebalannya itu. Huruf isti'la 7 kan? Hati macam Quran kita ni. Tiap minggu Amar mengajar. Huruf isti'la 7 kan? Satu daripadanya apa? Atau macam mana jawab? Wal Qur'anu imami. Undang-undang macam Quran pun tak tahu. Quran ada undang-undangnya. Sebab itu tajwid maksud segi laghat ialah mengelok-elokkan. Nak elok bacanya. Sudah. Urusan 7. Pertama saya ada bagi qaf lagi apa? Lagi apa? Sad lagi? Dad lagi? Ta lagi? Za lagi? Ain masuk istilah ke? Repeat the question balik tengok the book. Huruf ghin. Dalam Fatihah ghin tu istilah. Jangan terbawa ketebalan. Ghairil disikit saja pasal depan ghin tu ya. Ghairi cukuplah. Ghairi cukuplah ini. Ghairil. Kalau anda sudah tidak boleh mengubah, anda tidak boleh menjadi imam. Anda sudah menjadi makmum saja. Karena orang yang qari berimam dan tidak qari otomatis semayangnya batal. Betul. Betul kita belajar. Betul. Dengung pula ada dengung tipis, dengung tebal. Dia serupa aja. Bila anda rukun nun mati bertemu istiqlal yang 7 itu, maka anda kena dengung tebal. Dengung tebal itu dipanggil tafkhim. Dengung tipis itu dipanggil apa? Tarqiq. Contoh kita baca dalam alif lam yakunin. Fiha kutubun. Dengung sudah ada tapi dia tidak ditafhimkan. Betul tak? Patut ditafhimkan. Pasal qaf tu temu dengan kutub qayyimah ya. Fiha kutubun. Qaf tu kan istilah. Patut tebal lah. Fiha kutubun qayyimah. Tidak, fiha kutubun. Lagipun dia tak faham pada ikhfa. Ikhfa maksudnya sembunyi. Kalau nyata sangat bukan ikhfa namanya. Ada. Coba tajwid lah, tak cerita. Saya kalau ngajar tajwid garang sikit. Saya ngajar tajwid di masjid saya setiap hari Rabu malam Khamis. Dia kena ada kitab. Sekurang-kurangnya mesti belajar kitab Hidayatul Mustaqid. Mesti ada kitabnya. Kalau tebal sikit, buka kitab Fathur Rahman namanya. Di situ akan banyak puruk-puruk ilmu tauhid, ilmu
tajwid ni. Kita belajar pasal di kitab dia. Paling kecil kitab Hidayatul Mustaqid tu, yang dikarang oleh Tuan Sin Kedah tu. Kalau nak boleh hebat lagi, baca kitab Fathur Rahman ni, kitab kuning. Kitab kuning. Kitab yang kuning lama tu lah. Fathur Rahman apa dia. Tu soalan tauhid. Soalan fiqh satu saja. Israel katanya, ma qiblatuka? Mana kiblat kamu? Boleh jawab, al-Ka'batu qiblati, semayang beda. Yang kedua, semayang tapi tak belajar ilmu semayang. Bila nak semayang, kena belajar ilmu semayang. Sebab itu fiqh secara umumnya ilmu menyembah Tuhan. Tauhid, ilmu mengenal Tuhan. Kalau nak nyembah, belajar ilmu nyembah. Nak sembah semayang, belajar ilmu semayang. Isi semayang ada berapa? 3 kan? Syarat, rukun, sunat. Bawa aja 3 je. Itu namanya semayang. Ini syarat pun tak kena, rukun pun tak kena. Oh, itu ilmu semayang. Ya. Belajar syarat, belajar rukun, belajar sunat. Mana bolehlah jawab al-Ka'batu qiblati? Tak macam mana nak jawab. Syarat pun tak tahu, rukun pun tak tahu, sunat pun tak tahu. Syarat sembahyang ada 4, kena belajar tu. Syarat wajib kan? Tapi syarat wajib. Yang kedua, syarat sah lagi, syarat kita rukun lagi, syarat kabul. Rukun 13 yang masyhur je. Tu dia. Sunat-sunat berkaitan sembahyang apa? Sunat-sunat berkaitan sembahyang apa? Sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang ada berapa? Macam mana jawab soalan nombor 4 tu? Sini boleh kawan dulu, nak kubur tapi dulu ya. Jawab seorang. Nakir tak dapat, dia balun je. Mungkar dia nyo'a je. Sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang apa? Berapa? Mantap je kan marah. Bun, ya Allah. Ada? Berapa? Sunat-sunat dalam perkara sembahyang berapa boleh sekali? Tak tahu cakap Melayu. How many? Berapa? Orang sini banyak orang Arab kot. Kam jumlah? Tak boleh juga. Saya tak tahu lah. Bahasa apa dia cakap? Sunat-sunat dalam perkara sembahyang ada 3. Pertama, sunat-sunat dahulu sembahyang. Yang kedua, sunat-sunat di dalam sembahyang. Yang ketiga, sunat-sunat lepas sembahyang. Belajar nak apa itulah. Ini bertanya orang, berapa sunat sembahyang? 2. Saya bukan tanya secara spesifik, saya tanya secara umum. Kalau spesifik, boleh jawab apa itu. Kalau saya tanya, berapa sunat di dalam sembahyang? Baru jawab 2. Saya cakap soalan umum. Berapa sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang? Bila ditanya, berapa sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang? Anda kena jawab 3. Yang pertama, sunat-sunat dahulu sembahyang. Yang kedua, sunat-sunat dalam sembahyang. Yang ketiga, sunat-sunat lepas sembahyang. Itu nama orang belajar kitab. Sebab itu saya gambar tu, belajar kitab dah sampai ke 5 pasal tadi. Belajar 5 isi tadi. Ada bab, ada pasal, ada puruk, ada masalah tambih, baru boleh jawab. Ini bab pun tak lepas lagi. Sunat-sunat dulu sembahyang ada berapa? 2, azan dan qamat. Sunat-sunat dalam sembahyang ada 2. Pertama, abad dan hay'ah. Yang ketiga, sunat-sunat lepas sembahyang ada 2. Pertama apa? Zikir dan doa. Lepas itu baru bab dia. Nama pun bab dia. Kemudian, dulu kan sunat-sunat lepas sembahyang, kerana sunat-sunat ini menjadi intipati kepada solat fardu. Yang bab dia tu nak nampak ada carik-carik. Yang dikatakan carik tu kalau lubangnya kecil, kalau lubangnya besar, apa dia carik? Satu buku benang tak boleh jahit. Buat apa? Dia beli kain baru je. Tu je. Tu soalan fiqh. Dan yang kelima, Israel tanya soalan yang kelima, soalan tasawuf. Dia akan tanya, ma ikhwanuka? Itu soalan tasawuf, tuan-tuan. Siapa saudaramu? Kita tak boleh jawab.
Pak Long, Mak Long, Pak Ngah, Mak Andak, mak kena labur dekat langkung balik tu. Dia kena jawab apa? Al-muslimun wal muslimat ikhwani. Islam laki-laki, Islam perempuan, semua saudaraku. Tapi kalau kita berbalah sampai tumpuk tak faham, boleh ke jawab? Betul Islam, boleh tak tegur siapa selama 3 hari, harus. Lebih 3 hari hukumnya haram. Pasal awak tak tahan nak meto betul dia buat awak tadi. 3 hari je. Lebih 3 hari hukumnya haram. Dia bagi excuse 3 hari saja. Terbenar sebelum terbenar hari yang ketiga tu, kena orang silaturahim balik. Sebab itu sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan hadis siapa lupa dalam kitab apa? Mughni Mughtash ni. Dia kata 3 golongan yang tidak terima sembahyang sampai bila? Salah satunya orang yang memutus silaturahim, tidak diterima sembahyang sampai bila? Pernah dia sembahyang, tapi sembahyang tidak terima. Ada 3 golongan yang sembahyang tidak diterima sampai bila? Yang pertama, imam yang tidak disukai, imam tidak terima sembahyang. Ataupun makmum tidak menyukai imam itu, maka tak terima sembahyang. Yang kedua, orang yang memutus silaturahim, tidak terima sembahyang sampai bila-bila sehingga dihubung balik. Yang ketiga, seorang perempuan yang derhaka kepada suaminya. Kalau dia tak minta maaf, minta ampun, balabun je sembahyang, puasa, tak terima. Itu dia. Jadi untuk nak mengelak supaya soalan nombor 5 itu kita boleh jawab, kita terpaksa mengikut cara Rasul. Macam mana mengikut cara Rasul? Mudah-mudahan kita boleh jawab soalan kelima. Rasulullah berbuat baik kepada orang baik dengan dia dan berbuat baik kepada orang tidak baik dengan dia. Mudah-mudahan boleh jawab al-muslimun wal muslimat ikhwani. Tu je jalan. Kita ikut Rasulullah, tengok orang yang baik dengan dia buat baik, orang tak baik dengan dia buat baik. Kita nak ikut itulah, pasal Rasulullah ni model kan. Bila Rasulullah model, kita ikutlah, jangan sebagian ambil sebagian tolak. Sebab tu iman mujamal itu ada 2 kan. Rukun iman saya cerita kan, rukun iman ada 2 kan, satu mufassal, satu mujamal kan. Iman mujamal tu ada 2, salah satu daripadanya amantu bir rasul wa bima qala rasul. Beriman aku dengan Rasul dan beriman dengan sabdanya. Tapi kita tidak beriman dengan sabda. Rasulullah SAW membawa silaturahim, tapi kita tidak membawa silaturahim. Kita memang ada beriman dengan Rasul kalau tidak beriman dengan sabdanya. Jadi soalan nombor 5 itu soalan bentuk tasawuf. Kalau nak lepas, itu caranya. Kita kena buat baik kepada orang baik yang kita dan berbuat baik kepada orang tidak baik yang kita. Itu pulanglah pada dia. Kita nak balas orang Islam yang buruk mesti dibalas apa? Baik. Tidak mau yang buruk dibalas buruk, maka dia telah meninggalkan apa yang ada Nabi SAW. Kalau kita buat baik kepada orang yang buruk itu, satu masa dia kalah dengan kita. Bahawa dia, aku buat macam mana pun, dia bayar je getih aku je. Satu masa dia, tak patut tau. Kalah keburukan dengan kebaikan. Tetapi kalau keburukan lawan dengan keburukan, sama je kita dengan dia. Dia tentu tak semayang. Ya, awak semayang. Jadi soalan nombor 5 ini sangat pokok untuk kita melepasinya. Kalau tuan-tuan tak mau silaturahim, payah nak dapat soalan nombor 5 itu. Walaupun 5 soalan, tapi dia puruknya begitu panjang. Itu dia. Okey, malaikat nombor 6 ya? 6 ke 7? Rakib nombor 7 ke 6? 6. Okey, rakib apa tugasnya? Mencatat kebaikan. Atik mencatat keburukan. Lagi yang nombor 8 Malik Malik menjaga pintu neraka. Ridwan bagi pintu syurga. Ini wajib aini kita mengetahui 10 nama ini. Beriman dengan malaikat dengan 2 jalan. Pertama secara ijmal, secara ringkas, secara umum. Dan kita beriktikad Allah Ta'ala menjadikan malaikat tidak terhingga banyaknya. Tetapi wajib secara tafsir, beriman secara tafsir satu persatu. Wajib aini atas setiap individu ialah mengerti 10 nama itu. Kalau tidak, kita bawa dosa berdoa itu. Kalau kita sambung pasal yang ketiga daripada rukun iman itu. Yang ketiga, dia kata beriman dengan kitabnya. Artinya kita percaya bahawa kitab-kitab diturunkan kepada rasul-rasulnya itu benar kesemuanya, bukan palsu. Itu dia.
Rukun iman yang ketiga, beriman dengan kitab-kitabnya. Itu dia. Berapakah bilangan kitab yang Tuhan turun kepada Nabi-Nabinya? Berapa buah kitab? Berapa banyak kitab itu kepada Nabi-Nabinya? Berapa? Kita muzakarah, mengingat. Saya boleh ingat, tuan-tuan boleh ingat. Kalau baca je, mungkin kita tak ingat. Berapa jumlah kitab-kitab, berapa jumlah kitab-kitab turun-turun kepada Nabi-Nabinya? Sebanyak? Berapa? Wajib aini mengetahuinya. 104 buah. Kalau soalan itu berbentuk soalan, berapakah jumlah kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi je? Kalau anda jawab 4, kalau satu soalan itu markahnya 10, anda dapat 5 saja. Dapat juga markah. Kalau soalan itu 10 soalan, tapi anda jawab 4, ya, dapat 5/10. Sepatutnya dapat 10. Soalan itu 10, satu soalan 100, 10 soalan 100, tapi anda jawab 4 je, maka anda dapat 95 je. Tak dapat 100/100. Jumlah kitab turun kepada Nabi-Nabi itu adalah 104 buah. Ada 4 buah tu nama kitab, dan 100 itu dipanggil suhuf. Suhuf ni lembaran-lembaran secara dasar saja, seperti peringatan-peringatan, seperti zikir-zikir yang diberi kepada Nabi. Itu dia. Kepada Nabi-Nabi. Dan kepada Rasul, itu kitab. Nabi lain, Rasul lain. Nabi-Nabi dikurniakan suhuf saja, lembaran-lembaran hukum secara dasar saja, secara umum saja, tidak lengkap seperti kitab itu. 100 suhuf dikurniakan kepada 5 orang Nabi. 4 kitab tu diturunkan kepada 4 orang Nabi. Mana yang 100 itu? 50 suhuf kepada Nabi Syis alaihi salam, 30 suhuf kepada Nabi Idris alaihi salam, 10 suhuf kepada Nabi Musa alaihi salam, dan 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini wajib aini atas setiap individu. Dan kitab yang besarnya 4, iaitu Zabur, Injil, Taurat dan Al-Quran. Wajib kita benarkan, wajib kita iktikad semua kitab dan suhuf ni semua benar semua, bukan palsu. Wajib kita iman. Kita benarkan. Betul, iman maksud membenarkan. Yang 104 buah tadi. Apa beza Nabi dengan Rasul ni? Nabi dikurniakan suhuf, Nabi lagi Rasul dikurniakan kitab. Apa beza Nabi dengan Rasul ni? Apa beza Nabi? Beza dia bayin wa baina. Apa beza dia? Nabi ialah apa? Ini tak lepas berdoa ni you. Teruk kita. Dosa berdoa tak lepas ni. Besok kita mati sebawa dosa berdoa itu. Nabi ialah seorang laki-laki yang diberi wahyu untuk dirinya saja dan tidak disuruh menyampah orang lain. Seorang laki-laki lagi merdeka yang diberi wahyu untuk dirinya saja. Itu Nabi. Rasul, seorang laki-laki yang merdeka yang diberi wahyu bukan saja untuk dirinya, tetapi untuk disebar kepada umatnya. Setiap Nabi tidak semestinya Rasul, tapi setiap Rasul dia automatik daripada Nabi maulanya. Bilangan Rasul ini, bilangan Nabi yang dilantik menjadi Rasul, ada 3 qaul. Ada mengatakan 330 orang, ada kata mengatakan 314, ada mengatakan 315. Jawab mana satu, semua dapat berkah sama je. Nabi bilangan Nabi itu
ada 1,400 sakti 2 laksa 4,000. Itu bahasa pertanian. 104,000. Tetapi yang dilantik menjadi rasul hanya 313, satu qaul. Satu orang mengatakan 314, satu qaul lain mengatakan 315. Tetapi dalam 313 itu yang wajib diketahui satu persatu hanya 25. Kau tanya orang, Yub, Yakub tu dari segi akidah, Yakub mana Yub? Udah tu. Yunus tu dalam akidah tu kita termasuk dia Nabi Rasul ke? Yunus mana kita? Dia tidak wajib bilang satu, tapi ada 25 itu okey lah. Adam tu dalam akidah dia tu siapa ya? Adam mana dia? Tak lepas betul ain tu. Walaupun kita tidak boleh susun secara tertib, tetapi 25 kita tahu. Siapa Adam? Nabi lagi Rasul. Siapa Yunus? Nabi lagi Rasul. Siapa Ibrahim? Nabi lagi Rasul. Ilmu ini bukan kita saja wajib ajar. Wajib diajar kepada isteri dan anak-anak kita. Kerana masuk syurga tak boleh bapak aja. Anak dan isteri nak ajar. Betul orang, betul bukan fiqah ya. Kalau seorang teruna kahwin dengan dara, dirukhsahkan, dieskuskan tidak berjemaah selama 7 hari. Tujuannya apa? Nak ngajar bini akidah, nak ngajar bini fiqahnya, nak ngajar bini tasawufnya. Kadang bini tak tahu najis, tak tahu hadas. Tapi janda dengan duda dieskuskan 3 hari. Tak payah pergi ngaji, tak payah. Walau bertemu jemaah pun. Pasal nak ngajar, kadang-kadang janda tu tak tahu. Semayang pun tak tahu. Kalau janda sama duda, diuzurkan 3 hari, tak payah mana-mana. Jemaah ke jemaah ke sebagainya. Pasal nak ngajar janda baru atau duda baru tadi. Duda, laki duda ya. Nak ngajar janda tu. Kalau duda teruna dan dara, 7 hari. Tugas bapak hantar makanan je. Kalau makan 4 kali sehari, nak makan. Betul jangan boleh. Tapi nampak ketahui saja lantak dalam dapur. Nyeronok kendai emeh je pula. Tapi kalau kita tengok, pagi ni Mina kita belajar buat taharah ya. Bapak kita kata, kau hantar makan dia tu orang. Pagi orang pukul 8, pukul 10 pagi. Pukul sambal. Tapi kenapa? Susah lagi. Lantak dalam dapur. Nyendang dia ambil pula, dah bilik ayah satu bilik, makan bawa orang hantar. Sebab tu besok kalau milih menantu tu, kita view sikit menantu tu supaya anak kita tu dia dapat pengajaran daripada bila kita dah nak milih menantu tanya temuduga sikit, jangan biar orang pejabat agama yang nyawa. Kita kena jawab pasal dia bersama kita. Betul? Tanya dia, kamu Minah anak Muhammad nak kahwin dengan aku? Ya pakcik soalan mudah je. Apa soalan pakcik? Kamu yang suruh berapa kali seminggu? Tu tanya tu je. Tak tanya rukun Islam pening ke bang? Tak soalan simple je. Kamu yang suruh seminggu berapa kali Muhammad nak anak aku ni? Kalau tak dapat KIB tunang lu kan. Kita orang kata mencedih mata belalang, terima sajalah. Kata dia pakcik tanya berapa seminggu sekali, berapa bayar zuhur seminggu? 7 pakcik. PKIB betul nak balik pergi cari guru. Betul kan bayar zuhur seminggu 7 kali? Betul ke tak? Betul ke tak? Betul ke tak? Mana kau jawab 7, mana bakal menantu tak sembahyang Jumaat. Jangan terima lah esok cucu kita pun tak sembahyang Jumaat. Itu tanya menantu, belum tanya bapak mentua lagi. Tanya bapak mentua, wahai bapak mentua aku, berapa sembahyang zuhur seminggu? Dia kata 7 orang seropen nak menantu. Macam orang tua tu sebagai penutup lah, pasal kita berhenti. Pasal dia kahwin, dia terlampau ta'asub dengan title, label bakal menantu tu, pangkat lah konon kan. Betul. Jadi dia pun dia kata, kamu nak bina anak aku ya? Ya pakcik. Kamu kerja apa? Inspektor pakcik tu. Nunggu inspektor tu bawa kelas tu. Ya? Tu. Lepas itu dah kahwin seminggu tak nampak ini punya, sebulan tak nampak ini punya. Takkanlah kau jadi inspektor sampai lama cuti ya?
Lamil saja. Wahai menantuku, kamu inspektor apa sebenarnya? Katanya. Dia kata, Pak, wahai ayah, saya sebenarnya inspektor bas katanya. Tahu inspektor bas? Tahu kan? Yang ketek cek tiket tu kan? Bangkau lah pom tu lah. Seminggu tak bekerja, sebulan tak bekerja, lamai dia nak semai menantu dia. Masa makan tu, dia ajak menantu dia, kalau kamu dah tak bekerja dengan inspektor boleh, apa inspektor bas kita main dam katanya. Makan main dam dulu-dulu. Apa menantu ni pandang makan, kadang makan sana, kadang makan sini ya. Dia nyamai menantu dia. Kamu kalau masa makan mau kata kerja hidup katanya. Okey, dia bantah apa mentua dia. Abah ni pandang dapat haji saja. Sikit haji. Abah berapa kali haji sembahyang hidup juga kata. Sudah kena. Punca asal tadi pasal nak pilih menantu mengikut label. Dia buat inspektor bukan main lagi. Berapa inspektor bas? Betul lah kita temu duga sikit menantu. Saya kalau anak saya perempuan saya begitu saya. Kamu nak kahwin nak aku ya. Kamu banyak zuhur seminggu berapa kali? 7 baca AKIB sambung dulu. Cari dulu. Kalau kau jawab 6 boleh sambung. Begitu keadaannya. Sebab itu orang yang duda dan terunda, orang duda dengan janda diekskuskan dibagi rasuah 3 hari tak payah keluar. Tujuan nak ngajar janda je itu. Kalau orang terunda dan dara, fiqh membenarkan 7 hari. Tak payah menyari, tak payah ke mana, tak payah jemaat, tak payah sembahyang sebagainya. Tujuan nak ngajar bini tu. Supaya dia tahu perdoain. Okey. Dan insyaAllah kita sambung rukun iman yang keempat, beriman dengan segala rasulnya. Iaitu disediakan datang pasal yang kedua. Jadi bilangan kitab itu ada berapa semuanya? 100 4 buah. Yang besarnya 4. Pertama Zabur, 2 Taurat, 3 Injil, 4 yang suhuf ada berapa? 100. 50 mana? Nabi Sis. 30 Nabi mana? Nabi itu besok bawa pensel jangan penyegan. Tanya tak tahu. Nabi Idris alaihissalam. 10 suruh kepada Nabi Musa. 10 lagi suruh kepada Nabi Ibrahim. Cukup itu. Alhamdulillah memang pedih telinga kalau cukup itu. InsyaAllah kita sambung sekarang datang. Itu rukun iman yang keempat, beriman dengan segala rasulnya. Itu dia. Kita wajib beriman. Itu dia. Cukup itu, insyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini memberi manfaat. Jadi benda-benda apa ni perdoain tuan-tuan. Dia bukan fardu kifayah. 2-3 orang tahu awak tak payah, tak mahu begitu. Dia berdoain. Bila berdoain, setiap individu wajib belajar. Kalau tidak, berdosa hukumnya. Dosa ni kita bawa sama mati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين واحفظ المرسلين وحل ملائكة المقربين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والله أعلم.